Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rushafiza binti Roslan. Nombor pelajar 2020607996. Video ini adalah mengenai relativism. Kebencian relativism ini dapat diibaratkan sebagai satu virus yang telah merebak ke seluruh pelosok dunia yang mana dapat memberi impak kepada setiap pemikiran warga dunia sejak dulu lagi. Pemikiran ini juga dapat mengubah kepribadian seseorang itu untuk sentiasa berfikiran secara relatif. Jadi, apakah pengertian sebenar bagi relativism? Relativism adalah sebuah fahaman yang mana memegang prinsip bahawa sesuatu kebenaran itu tidak mutlak atau lebih mudah ditafsirkan kepada sesuatu yang relatif. Sebagai contoh, apa yang dianggap sebagai satu kebenaran kepada seseorang, ia belum tentu berlaku kepada orang lain. Ia merupakan satu pegangan yang menjadikan ilmu pengetahuan, kebenaran dan nilai moral ditentukan berkait rapat dengan budaya, masyarakat dan konteks persejarahan. Bagi prinsip relativism ini, segala kebenaran dinilai sebagai sesuatu yang relatif atau tidak mutlak yang mana segala perkara ini akan saling ada perbezaan antara budaya dengan budaya lain, seseorang dengan individu yang lain dan juga satu situasi dengan situasi yang lain. Terdapat tiga bentuk relativism iaitu relativism moral, relativism budaya dan juga relativism agama. Idea pegangan relativism ini dikesan muncul seawal perkembangan falsafah Greek, khususnya oleh beberapa tokoh sofis yang bernama Xenophanes, Protagoras dan Euripides. Pegangan ini lebih bersifat spekulatif dan terletak pada pemikiran manusia yang mana menganggap kehidupan itu tanpa kebenaran dan hakikat. Menurut Protagoras yang merupakan seorang ahli falsafah Yunani yang berpegang kepada satu prinsip bahawa man is the measure of all things, makna dari pegangan tersebut ialah manusia dan persepsi inderawinya menjadi salah satu ukuran penentu segala sesuatu. Seterusnya, menurut Euripides, terdapat kewujudan bangsa lain selain Greek yang mana mengamalkan amalan sumbang maram sehingga perundangan di tempat tersebut tidak menghalang segala amalan yang salah dilakukan. Malah, pengamalnya pula tidak melihat perkara itu sebagai satu keaiban kerana telah diterima oleh pihak umum. Yang terakhir ialah menurut Xenophanes, ia menyatakan bahawa masyarakat yang berbeza mempunyai tanggapan yang berbeza mengenai Tuhan mereka. Sebagai contoh, orang Ethiopia menyatakan bahawa Tuhan mereka itu berkulit hitam dan berhidung kemek, manakala bagi orang Thracia, dia meyakini bahawa Tuhan mereka bermata biru dan berambut merah. Seterusnya, ahli sofis ini sebenarnya terbahagi kepada tiga kelompok. Yang pertama ialah Al-Riyah atau The Agnostic, yang membawa makna golongan yang mempunyai keraguan terhadap sesuatu perkara dan mengatakan tidak tahu tentang kebenaran tersebut. Seterusnya ialah kelompok yang disebut sebagai Al-Inadiyah yang menafikan hakikat sesuatu perkara dengan menganggap segala fantasi dan hayalan semata-mata. Yang ketiga atau yang terakhir ialah kelompok Al-Inadiyah. Kelompok ini menganggap satu subjektif iaitu menerima pengetahuan dan kebenaran tetapi menolak matlamat kedua-duanya. Di atas adalah tajuk artikel review yang telah saya kaji baru-baru ini. Tajuk penuh bagi artikel ini ialah The Justificationist Roots of Relativism. Artikel ini ditulis oleh Ian Jabi. Seterusnya, saya akan berkongsi sedikit sebanyak mengenai penulis artikel ini. Ian Jabi adalah seorang profesor dalam bidang falsafah di York University of Toronto. Beliau juga adalah seorang editor falsafah sains sosial dan salah seorang yang menyertai The Royal Society of Canada.
Beliau juga merupakan seorang penulis buku. Antara karyanya ialah yang pertama The Revolution of Anthropology, yang kedua ialah Concepts and Society, yang ketiga ialah Thinking about Society, Theory and Practice. Kebanyakan karya-karya yang dihasilkan oleh penulis menuju ke arah bidang relativism, kajian mengenai falsafah, kajian mengenai masyarakat dan perkembangan budaya, dan juga konsep di dalam sebuah organisasi sosial. Sedikit ringkasan yang ingin saya ceritakan secara menyeluruh mengenai artikel The Justificationist Roots of Relativism yang diterbitkan oleh Ian Jarvie pada 1995, yang mana menceritakan mengenai perkembangan relativism. Dalam karya ini, penulis mendedahkan tentang beberapa istilah baru atau jenis-jenis relativism, kesan dan juga pendapat penulis ini sendiri yang berkait rapat dengan relativism. Penulis juga memberi satu gambaran yang jelas mengenai relativism dan pelbagai krisis-krisis yang dialami oleh relativis, yang mana penulis ilustrasikannya daripada satu drama yang bertajuk Star Trek The Next Generation, yang mana untuk memberi gambaran yang menyeluruh kepada para membaca berdasarkan apa yang ingin penulis sampaikan. Dalam karya ini, penulis menjelaskan bahawa manusia berhadapan dengan pelbagai tuntutan agama terhadap kebenaran. Seseorang dapat menegaskan salah satu daripadanya dan menolak yang lain. Seterusnya, seseorang itu juga boleh menafikan semuanya dan dengan itu menjadi orang yang tidak percaya. Hal yang demikian menunjukkan seseorang itu dapat mengesahkan atau memutuskan sesuatu perkara berdasarkan tempat maupun budayanya. Terdapat dua perkara yang menarik minat penulis mengenai tajuk ini ialah relativism dan anti-relativism. Pada pandangan mereka, ia mungkin kelihatan serupa atau ia merupakan refleksi cermin antara satu sama lain. Namun, relativis menegaskan apa yang dinafikan oleh anti-relativis. Relativism mempunyai struktur justifikasi dan epistemologi. Dalam artikel ini juga terkandung beberapa pandangan ahli falsafah yang terdahulu mengenai relativism. Terdapat juga istilah yang saya jumpa iaitu pedistic relativism, yang mana merupakan pandangan falsafah yang menguji iman teologi dengan menjadikan kriteria kebenaran yang paling utama dan meminimumkan kekuatan akal untuk mengetahui kebenaran agama. Seterusnya, saya ingin berkongsi sedikit maklumat mengenai drama yang digunakan oleh penulis. Drama ini mengisahkan satu penerokaan sekumpulan relativis dalam mencari kehidupan dan peradaban baru. Dan sebenarnya drama ini menunjukkan menggambarkan kehidupan masa hadapan. Dan operasi dan arahan penjelajahan mereka ini diaturkan oleh Prime Directive of Star, yang mana salah satu karakter daripada drama ini yang memerintah supaya mereka tidak mengganggu evolusi semula jadi dunia baru, bentuk kehidupan baru dan peradaban baru. Dalam penerokaan ini, mereka mendapati terdapat evolusi spesies dan mereka juga berinteraksi dengan pelbagai spesies lain yang baru ditemui. Kru kapal selalu berhadapan dengan idea dan amalan yang berbeza dari budaya mereka. Terdapat beberapa situasi merupakan sesuatu peluang bagi mereka untuk belajar, tetapi terdapat juga yang lain yang mana akan mengundang bahaya dan juga memerlukan kekuatan mental. Daripada kisah ini, penulis menyatakan bahawa arahan yang dikeluarkan menunjukkan terdapat kebenaran dalam fahaman relativism. Apabila terdapat sesuatu perbezaan antara dua pendapat atau dua perkara, ia akan mengundang kepada konflik budaya, intelektual, politik dan juga ketenteraan.
Karakter dalam drama ini secara langsung menunjukkan bahawa pendapat masing-masing adalah pendapat mereka. Pemerhatian ini dilemparkan seolah-olah mengalahkan kemungkinan kedudukan moral. Hal yang demikian berlaku akibat daripada perspektif para relativis. Hal yang demikian ia menggambarkan beberapa krisis yang mereka alami sepanjang penerbukaan. Serangan ideologi relativism ini dianggap sebagai satu penyakit kerana ia memberi impak yang tidak baik kepada diri seseorang itu. Ini kerana ideologi ini adalah salah satu fahaman yang akan melahirkan rasa keraguan kepada umat yang beragama mengenai kebenaran dan agama mereka. Oleh yang demikian, antara langkah utama yang dapat kita praktikkan untuk mengelakkan daripada pengaruh dengan relativism ini, kita haruslah sentiasa berpegang teguh kepada ajaran agama. Sesungguhnya agama ialah pegangan hidup seorang individu. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan satu kebenaran yang mutlak dan tidak boleh diragui. Sebaliknya, sekiranya kita terpengaruh dengan fahaman seperti relativism ini, kita mungkin menganggap bahawa pegangan yang mengatakan Tuhan itu wujud kadang boleh diterima dan pada masa yang sama tidak boleh diterima. Hal demikian menunjukkan pegangan agama adalah amat penting dalam memastikan kesejahteraan hidup seseorang itu. Bila berbalik kepada penyebaran ideologi relativism ini, ia memberi pelbagai kesan yang mendalam kepada diri seseorang, yakni tidak kira dari segi budaya maupun agama. Fahaman ini menjadikan seorang umat yang beragama itu terpesong dari akidah agama kerana ia sangat berbeza dengan konteks agama yang mana kita adalah hamba kepada pencipta. Salah satunya adalah relativism agama yang menjadikan kerisauan dan kegelisahan kepada umat manusia hari ini kerana ia telah menyebabkan umat beragama ini ragu dengan kebenaran agama sendiri. Sebagai contoh, ia menyebabkan umat Islam lupa dan alpa bahawasanya Islam sentiasa membuktikan kebenaran melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Berdasarkan surah Ad-Duhan ayat 7 hingga 9 yang menceritakan tentang keagungan Allah SWT dan juga menyebut mengenai umat yang tenggelam dalam keraguan dan bermain dengan agama. Hal ini ayat tersebut menggambarkan mengenai orang yang terpengaruh dengan fahaman seperti fahaman relativism ini. Oleh itu, bagi mengelakkan diri daripada mudah terpengaruh dengan pelbagai ideologi yang kian merebak ni, kita seharusnya memperbanyakkan mendalami ilmu agama seperti membaca Al-Quran, mendirikan solat di awal waktu, berzikir, mengikut ceramah atau kelas agama dan sebagainya. Perkara seperti ini dapat menjadi satu benteng terbesar bagi seorang umat daripada terpengaruh dengan perkara yang menyalahi perintah agama dan menyesatkan.